Saya akan mulai pembentangan ini dengan pengenalan. Sekularisme merupakan pemisah antara urusan agama dan kehidupan dunia seperti politik, pentadbiran, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Sekulerisme ini bertujuan untuk memupuk manusia dari kehidupan akhirat semata-mata. Zaman Renaissance ini bermula di negara Eropah pada abad 14 Masihi sehingga berkembang ke Itali pada lingkungan abad ke-17 Masihi. Di sinilah telah muncul beberapa bandar terkenal di Itali seperti Rom, Milan dan sebagainya yang dijadikan sebagai pusat pentadbiran antarabangsa, manakala pada zaman Enlightenment atau dikenali sebagai zaman pencerahan muncul pada abad 15 Masihi. Lagi, pada zaman ini telah banyak mengalami kemerosotan dalam pelbagai bidang iaitu bidang pendidikan, perdagangan dan pusat pentadbiran. Saya akan membentangkan sejarah kemunculan sekularisme. Sekularisme mula lahir di Barat. Antara kemunculan sekularisme adalah agama Kristian memisahkan agama dengan perihal dunia dan negara. Tokoh-tokoh agama dan pengaruh gereja yang sangat luas. Penyelewengan dari segi ekonomi dan sosial. Politik yang tidak stabil. Perkembangan ilmu yang tidak meluas. Sekular lahir daripada agama Kristian yang memisahkan urusan hidup, menolak hukum Taurat. Dan terdapat percenggahan pendapat antara padri-padri, raja-raja dan ahli sains. Golongan padri telah menggunakan agama bagi kepentingan mereka sendiri. Golongan ini telah memindah agama Kristian sesuka hati. Contohnya, sembahyang bertukar menjadi hiburan seperti irama muzik, nyanyian. Makanan yang haram seperti arak dan babi dihalalkan. Sehingga kini, skandal yang wujud di gereja tidak dapat diselesaikan. Bidang industri pula dan pertanian sudah mula terikut dengan ideologi sekularisme dan memusnahkan alam sekitar dan sanggup memudaratkan kesihatan. Gerakan feminisme dan rangkaian Zionis menggunakan teori ini dan menyokong revolusi Perancis dan melahirkan ideologi yang baharu. Antara tokoh yang membina ideologi baharu adalah Adam Smith, Darwin, Karl Marx dan lain-lain. Para pelapor. Terdapat dua para pelapor dalam sekularisme iaitu teori Charles Darwin dan juga George Jacob Halleck. Teori Charles Darwin mengatakan bahawa manusia berasal daripada burung dan apabila keluarnya kenyataan ini, masyarakat percaya bahawa wujudnya fahaman sekularisme. George Jacob Halleck merupakan seorang Inggeris yang lahir di England. Beliau menciptakan istilah sekularisme pada tahun 1851 untuk menggambarkan satu bentuk pendapat yang menjadi satu persoalan kepada dirinya dengan jawapan yang boleh diuji melalui pengalaman hidup. Beliau tidak mengatakan dengan jelas mengenai konsep yang bertentangan dengan agama. Sebaliknya, ia hanya merujuk kepada idea untuk menempuhkan kepada kehidupan ini dan bukannya untuk menempuhkan kepada kehidupan beragama. Itu sudah tentu mengecualikan banyak sistem kepercayaan agama, yang paling penting agama Kristian pada zaman tersebut. Ia tidak semestinya mengecualikan semua kepercayaan agama yang lain. Rasional kemunculan sekularisme. Pertama, penggolakan di gereja. Perkara ini merupakan faktor penting dalam kebangkitan sekularisme di Barat. Seperti yang telah dinyatakan, sekularisme adalah fahaman yang mengelakkan nilai keagamaan dari segenap aspek kehidupan. Menurut kajian gereja Kristian, boleh dikatakan inilah punca kebangkitan sekularisme. Sebelum abad ke-16, gereja dipandang tinggi sebagai institusi keagamaan dalam masyarakat Kristian. Gereja akan mengistilahkan semua peraturan dan akan dihormati dalam masyarakat Kristian. Kedua, kemajuan dalam teknologi. Kemajuan dalam teknologi, khususnya pembinaan dan proses pembangunan masyarakat berkembang dengan cepat pada abad ke-16. Hal ini memberi pengaruh yang besar terhadap lahirnya fahaman sekularisme dalam masyarakat Kristian di Barat ketika itu. Masyarakat telah mengejar kekayaan dan sedikit demi sedikit melupakan nilai Kristian. Ia bukan sahaja memberi impak kepada masyarakat, malah
turut menjejaskan pihak gereja yang melupakan tanggungjawab agamanya. Ketiga, pengaruh falsafah moden. Salah satu faktor yang mempengaruhi lahirnya fahaman sekulerisme dalam masyarakat barat adalah pengaruh falsafah moden. Penyertaan padri Kristian dan penganut awam telah menyebabkan mereka mengabaikan tugas mereka yang berkaitan dengan hal ehwal agama. Terakhir, perkembangan sains. Perkembangan sains pada zaman pertengahan sendiri merupakan faktor lahirnya sekulerisme di barat, dan masyarakat sendiri mengalami perkembangan sains dan idea. Perkembangan dalam astronomi adalah bidang penyelidikan saintifik yang telah menyebabkan kebanyakan krisis dalam masyarakat. Perkembangan dalam ilmu telah mewujudkan golongan yang berkeupayaan dalam masyarakat dan menerbit pelbagai teori baru. Hal ini telah menyebabkan berlakunya perpecahan gereja kepada dua kelompok. Sebahagian golongan ini telah menerima dengan tenang tentang situasi ini, namun selebihnya tidak dapat menerima kerana ideologi yang dikemukakan oleh astronomi menentang fahaman Kristian. Sosial. Sekulerisme dikatakan sangat bertentangan dengan Islam dari segi bidang hiburan. Sebagai contoh, terdapat banyak aktiviti hiburan yang diminati oleh belia Islam seperti menghadiri pelbagai parti, persidangan minum arak dan menjalankan beberapa aktiviti bebas yang bertujuan untuk menjatuhkan maruah mereka untuk menyambut tahun baru. Ini menunjukkan bahawa kejadian ini hanya menggambarkan keadaan hiburan dan keseronokan pada masa sekarang. Di samping itu, dari segi perhubungan mereka, satu-satunya halangan terbesar bagi mereka ialah mereka tidak berpegang kepada kepercayaan yang tidak sesuai dengan pribadi mereka. Sehingga hari ini, sekulerisme menyebabkan mereka berfikiran berbeza. Seterusnya, dari segi ekonomi, sekulerisme bukan setakat menghalalkan perkara yang haram, malah menyediakan pelbagai peluang supaya kemungkaran dan maksiat terus berkembang dan berleluasa. Mereka juga menyediakan tempat-tempat khas untuk mengadakan kegiatan maksiat. Alasan mereka, perkara sebegini boleh mendatangkan kemajuan dan kepesatan ekonomi negara. Fahaman ini mengaburi mata umat Islam dengan kehebatan nikmat di dunia. Perkara menghalalkan yang diharamkan oleh Allah merupakan satu kekufuran. Sekulerisme jelas bertentangan dengan Islam, dasar dan pelaksanaan. Akhir sekali, dari segi politik. Dari segi politik begitu ketara. Kuasa yang telah diamanahkan oleh Allah disalahgunakan kepada pihak tertentu, malah dipesongkan mengikut acuan sendiri demi kepentingan masing-masing. Sekulerisme menghapuskan syariat Islam dari pemerintahan dan menjadikan undang-undang yang memerintah lari dari ajaran Allah. Walhal corak pemerintahan yang diajar oleh Allah merupakan yang terbaik. Kesimpulannya, sekulerisme merupakan musuh utama agama Islam. Oleh itu, kita perlu lengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan agar tidak lalai dan leka. Amalan barat ini menyebabkan bidang politik, sosial, ekonomi menjadi kebanggaan semua masyarakat, terutamanya masyarakat Islam. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya.